wa sahbihi wa man walah. Okey, kita berada sekarang pada tajuk Al-Aghsal Al-Masnunah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aghsal Al-Masnunah, apa maksud dia? Mandi-mandi sunat. Wahia kathiratun, mandi sunat ni banyak. Pertama, minha ghuslul jumu'ah, mandi hari Jumaat. Wa huwa afdaluha, itulah paling afdal. Kenapa afdal? Afdal daripada mandi hari raya lagi. Li'annahu qila biwujubihi, kerana ada pandangan yang menyatakan wajib mandi Jumaat. Ala kulli muhtalimin ghuslul Jumaat, atas setiap orang yang dah balik, yang tu hendaklah dia mandi Jumaat. Jadi kesunatan mandi Jumaat ni jangan ambil ringan. Awak ada program biasa hari Jumaat kan, koko ke apa kan, mandi tu sebelum pergi semayang, boleh pahala tu. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri, masuk waktu mandi Jumaat dengan terbit fajar. Terbit fajar makna bila? Apa dia? Subuh. Terbit fajar tu subuh. Maknanya dah subuh tu awak boleh dah niatkan terus, saja aku mandi Jumaat. Tapi mandi kena rata lah. Mandi kena ratakan air. Kehadiran jalan tak kehadiran? Google Form. Wa yakhruju waqtuhu, keluar waktu bil ya'si min huduril Jum'ah, dengan putus asa. Ya'su makna putus asa. Bil ya'si min huduril Jum'ah, putus asa hadir untuk semayang Jumaat. Maknanya memang dia dah, orang dah habis semayang dah contohnya. Tak ada dah, kalau pergi pun memang tak sempat semayang Jumaat. Maka habisnya ataupun tidak ada harapan untuk semayang Jumaat tu, maknanya habislah waktu sunat mandi Jumaat. Sebab dia tak boleh pergi dah. Kerana mandi Jumaat ni sunat bagi orang yang pergi semayang. Perempuan sunat tak mandi Jumaat? Sunat tak? Sunat tak? Sengih pula. Tak sunat kalau dia tidak pergi Jumaat. Kalau dia pergi semayang Jumaat, sunat kot lah. Contoh, dekat masjid atau surau dia ada kawasan perempuan kan, ataupun dia semayang kat kawasan belakang, boleh awak pergi, kalau ada tempat yang sesuai, awak boleh ikut semayang Jumaat tu, perempuan. Jadi orang yang pergi semayang Jumaat sunat untuk mandi Jumaat. Jadi tak payah semayang 4 rakaat, semayang 2 rakaat je. Cuma tempat kita tak biasa. Setengah tempat negara Arab dia ada kawasan perempuan yang berasingan. Jadi kawasan tu semayang Jumaat pun kadang orang lelaki tak ada situ. Jangan orang perempuan semayang Jumaat. Boleh Okey, yusannu wa yusannu liman yuridu an yahdurul jum'ata, disunatkan bagi orang yang nak hadir Jumaat. Wal afdalu, sunat hukumnya. Wal afdalu, dan afdalnya takhiruhu inda iradatil khuruj, akhirkan mandi ketika iradah, ketika ingin keluar untuk semayang. Waktu paling afdal waktu hampir nak keluar pergi Jumaat. Walaupun lepas subuh boleh dah nak mandi niat Jumaat tu, tapi yang paling afdal katakanlah dia akan pergi Jumaat pukul 12.30, maka waktu sebelum dia keluar tu, waktu hampir keluar tu, waktulah tu dia sesuai mandi, lebih afdal daripada dia awalkan. Yang kedua, ghuslul idaini, mandi 2 hari raya. Wa yakulu waqtuhu min muntasifil lail, masuk waktu pada pertengahan malam. Macam mana nak kira pertengahan malam? Pukul apa pertengahan malam ni? Macam mana nak kira? Tahu tak cara nak kira dia? Pertengahan malam macam mana nak kira? Kira start daripada maghrib sampai ke sebelum subuh. Katakanlah maghrib pukul apa? Maghrib kita ambil lah pukul 7. Subuh pukul apa? Ambil lah pukul 6. Jadi kira lah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa jam? 11 jam. Bagi 2, lambatnya kira 5 jam setengah. 0.5 5 jam setengah.
Jadi tengah malam ialah 5 jam setengah lepas pukul 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12:30. Faham 12:30. Dia boleh berbeza, boleh vary daripada satu tempat lain sebab tempoh masa malam berbeza kan. Jadi bagi dua. Maka 12:30 ke atas dah boleh untuk mandi raya. Waktunya masuk pada muntasifil lail. Wa yakhruju waqtuha, keluar waktunya bi ghurubi syamsi, dengan tenggelam matahari. Panjang waktu hari raya ni. Tenggelam matahari. Hari apa? Hari raya tu nak masuk malam raya kedua. Maknanya kalau petang boleh mandi lagi. Kita tak pernah tahu kan. Rupanya sunat lagi ni. Kita mandi, katalah tak sempat mandi nak semayang raya. Boleh mandi lagi lepas tu. Kerana waktunya hanya keluar dengan tenggelam matahari. Wa yusannu al-ghuslu lil yaumi, sunat mandi raya sunat kerana hari. Okey, perempuan yang tak nak pergi semayang raya, sunat tak mandi? Sunat tak? Sunat juga. Kerana mandi ni sunat kerana hari. Jadi orang yang tak pergi semayang raya pun dia sunat mandi hari raya. Yusannul ghuslu lil yaumi, kerana hari. Tadi lil jum'ah, lis solah. Semayang Jumaat sunat mandi kerana nak semayang. Hari raya kerana hari. La liman yuridu hudura as-salati faqat, tidak bagi orang yang ingin hadir semayang saja. Fa yusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin, maka sunat mandi raya walaupun orang haid, orang haid, wa ghairi mumayyiz, dan orang yang tidak mumayyiz. Sunat juga mandi walaupun orang yang tidak mumayyiz. Okey. Yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyit, mandi bagi orang yang mandi jenazah. Macam mana tu? Dia tugas dia memandi jenazah. Lepas dia mandi jenazah, sunat dia mandi pula. Kenapa sunat mandi? Kenapa? Takut ada badi mayat. Banyak sebab lah. Bila orang sentuh mayat ni banyak akan jadi lemah semangat. Boleh jadi ada badi. Tahu badi? Dia boleh jadi lemah semangat. Jadi syariat Islam menggalakkan orang yang memandikan mayat, dia mandi selepas dia mandikan mayat tu. Selepas dia mandikan mayat tu, dia pula sunat mandi kan? Siapa nak mandi? Dia mandi sendiri. Takkan nak suruh mayat mandi dia pula. Gile. Lagi aku mandimu, lepas tu mu mandi aku lagi. Bangun mayat aku. Ghuslu ghasilil mayyit walau kana al mayyitu kafiran, walaupun mayat itu orang kafir. Orang kafir pun boleh kita mandikan. Kita boleh mandikan dan kita boleh kafan dan tanam, tak boleh semayang je. Tak boleh semayang. Walau kana al mayyitu kafiran, walaupun mayat itu orang kafir. Walau kana al ghasilu haidan, walaupun orang yang memandikan itu orang haid, au nufasaa, atau orang yang nifas. Wa yadkhulu waqtuhu, masuk waktunya bil faraghi min ghuslil mayyit, setelah selesai. Faragh ni selesai daripada mandi mayat. Setelah selesai mandi mayat, sunat. Itu masuk waktu sunat dia mandi. Wa yakhruju waqtuhu bil i'radi anhu, keluar masa mandi mayat itu, masa kesunatan mandi itu dengan i'rad. I'rad ni makna berpaling. Berpaling tu makna dia tak nak. Berpaling tu makna dia enggan. Dia enggan mandi selepas mandi jenazah. Tak apa, habis masa. Tak ada lah. Dia tak ada waktu tertentu. Boleh jadi lepas mandi mayat dia tak sempat nak mandi lagi kerana dia nak urus tanam dan lain-lain lagi. Tak apa, masih ada lagi. Selagi mana dia ada rasa nak mandi jenazah, dia ada untuk mandi sunat tu, boleh dia mandikan, mandi selepas daripada tu. Dia keluar masa dengan i'rad. Dia enggan, dia berpaling daripada. Yang keempat, ghusl istisqa, mandi kerana sembahyang istisqa ataupun hadir istisqa. Hadir istisqa.
Wa yadkhulu waqtuhu, masuk waktunya. Istisqa ni apa? Faham tak istisqa ni? Tahu istisqa apa? Apa dia? Minta hujan. Tak faham tanya dah istilah-istilah ni. Istisqa makna semayang minta hujan. Jadi orang nak pergi semayang, nak keluar pergi untuk istisqa tu, sunat dia mandi dulu. Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradati salah. Masuk waktunya jika dia berseorangan. Bocor dah ni. Nak bagi ke? Lepas tu kelas habis pukul 1. 2 jam. Pukul 1 habis. Nak buang? Nak buang kejap je tak? Perlu lari tak? Perlu lari ke macam mana? Ke tak ya, tak, bukan maksudnya pelajar perlu beralih ke mana? Tak payah beralih. Tak apa, sila masuk. Tak apa, boleh. Nak suruh alih, saya suruh mari depan. Nak ikut lah. Okay. Masuk dulu. Okay, masuk dulu. Siapa yang perlu dialihkan, sila beralih. Ambil kursi, tak sini. Tak apa. Halaqah kan duduk dekat-dekat. Duduk sini depan ni. Orang puan ayuh lah. Boleh. Kalau nak suruh dia lari, suruh je. Kawasan ada di depan. Saya tak payah berhenti tak? Tak payah berhenti tak? Tak payah berhenti. Tak apa, boleh. Kejap je tak? Nak pasang bila? Nak buang ke? Okey, sila je. Ya. Buat apa dia bocor ke? Lepas tu atas tu? Atas macam apa? Air hujan. Dia kalau hujan, atas kan ada tingkat atas. Maknanya atas bocor lah. Jadi maknanya sterik bocor gitu. Daripada di atas bawah atas tu. Baik. Dia tak ada baik atas tu. Okey. Sambung balik. Kat mana tadi? Istisqa. Jadi semayang istisqa ni masuk waktu idza kana munfaridan, kalau seorang tu nak semayang seorang diri. Istisqa boleh semayang seorang diri? Boleh Boleh untuk semayang seorang diri, boleh juga. Kalau dia semayang seorang diri, dia tak semayang berjemaah, masuk waktu tu ketika dia nak semayang, maknanya sunat dia mandi. Wa idza kanatis solatu jama'atan, kalau semayang tu berjemaah ramai. Kerajaan meminta rakyat keluar pergi ke stadium. Stadium untuk melaksanakan semayang istisqa contohnya. Ramai-ramai. Maka bila sunat mandi tu indal ijtima', ketika nak berhimpun. Jadi sebelum kita keluar ke stadium untuk semayang, kita sunat mandi dulu. Wa yakhruju waqtuhu bi fi'li shalah, keluar waktu mandi ketika dengan alih. Ikut. Okey, kalau tu takut alih, jatuh kan tu. Tak apa, boleh. Ya. Tak apa, ada masalah. Ambil kursi dulu, banyak kursi. Duduk sini. Jika semayang berjemaah inda ijtima'in nas, ketika berhimpun orang ramai. Wa yakhruju waqtuhu bi fi'li shalah, keluar masa waktu mandi dengan pelaksanaan semayang. Bila semayang dilaksanakan, habislah waktu mandi tu. Okey. Seterusnya, ghuslu khusufil qamari wa kusufis syam, mandi kerana gerhana bulan dan gerhana matahari. Okey. Gerhana dalam bahasa Melayu panggil gerhana. Beza antara bulan dan matahari dengan huruf kha dan juga kaf. Kalau bulan khusuf, kalau matahari khusuf. Okey. Wa yadkhulu, ini pada ghalib lah, kadang-kadang kusufain. Dua kusuf tu kadang-kadang dalam kitab ditulis juga.
kusufain. Ghuslu kusufain dengan kaf, maksudnya matahari dah bulan lah. Dipanggil uslub taglib. Okay, mandi kerana gerhana yadkhulu waqtuhuma bibtida'i taghayyuri, masuk waktu dengan mulanya perubahan. Mula perubahan makna bila bulan atau matahari telah terlindung walaupun sedikit, telah masuk waktu boleh sunat untuk mandi. Okay. Bulan kan tahu tak gerhana matahari bulan berlaku macam mana? Dia tak ingat? Tu kena tahulah. Ke ada flat earth sini ada yang flat earth. Orang yang berpahaman flat earth. Bumi datar. Tak ada Alhamdulillah. Jadi gerhana matahari dan bulan berlaku apabila terhijab matahari dan bulan tersebut. Bila dah berlaku perubahan, terhijab sikit tu maksudnya dah mula start masa boleh untuk mandi. Yakhruju waqtuhu bi fi'li solah. Keluar waktunya dengan pelaksanaan sembahyang. Bila selesai sembahyang tak ada lah kesunatan mandi tu. Okey. Yang keenam, ghuslul kafir idza aslama. Mandi orang kafir bila dia masuk Islam. Orang kafir dia masuk Islam, sunat dia mandi hadza idza lam yujnib hala kufrihi, kalau dia tidak berjunub ketika kufur. Maknanya dia tu contohnya dia tidak melakukan perkara yang janabah. Dia tidak ada bersetubuh ke, keluar mani ke masa dia kufur. Contohnya baru masuk Islam ketika mana? Ketika dia kanak-kanak ataupun dia hampir balik. Dia masuk Islam contohnya. Jadi tidak berlaku janabah bagi dia. Sunat dia mandi. Wa illa jika tidak. Bi an ajnaba hala kufrihi. Kalau dia telah berjunub masa kufur tu, dia ada hadas besar, maka mandi tu tak jadi wajib dah. Hukumnya apa? Fayajibul ghuslu. Mandi jadi wajib dah. Masuk Islam dia wajib mandi. Kenapa? Bukan kerana masuk Islam, kerana dia ada janabah ketika dia kufur tu. Jadi dia masuk Islam, dia nak sembahyang, dia nak sedekah Quran, kena mandi. Fayajibul ghuslu li raf'il janabah, untuk menghilangkan janabah. Yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnuni wal mughma alaih. Mandi kerana sedar. Sedar majnun. Majnun ni orang gila. Mughma alaih orang pengsan. Mughma alaih istilah tu al-mughma alaih ialah orang yang pengsan. Orang gila, dia sedar daripada gila, sunat dia mandi. Okey. Dia qauli Imam Syafi'i, qalla man junna illa wa anzala. Imam Syafi'i kata jarang-jarang orang gila wa illa, kecuali dia masa gila tu akan berlaku keluar mani. Ini wallahualam mungkin maknanya Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i, pengalaman dia daripada pemerhatian dia lah. Sebab itu sunat dia mandi. Kalau dia confirm berlaku janabah, wajib mandi lah. Yang ke-8, al-ghuslu lil hijamah. Mandi kerana apa hijamah? Berbekam. Awak pergi berbekam. Pergi berbekam. Lepas berbekam tu sunat mandi. Apa makna hijamah? Wa ya ikhrajud dami, mengeluarkan darah. Yang ke-9, al-ghuslu lidukhulil masjidi. Mandi kerana masuk masjid. Nak masuk masjid nak mandi tak? Sebab apa? Tempat yang suci, tempat yang ibadat. Dia ingat orang dulu, ingat tak? Orang setengah ni tak tahulah. Setengah-setengah orang dulu, dia orang bila setiap nak sembahyang di masjid, dia akan mandi. Awak mandi berkali sehari. Ni mandi lagi pagi ni apa baru semacam kan ada tak mandi dah ni? Mandi orang dulu nak pergi sembahyang tu mandi. Mandi, sunat mandi untuk masuk masjid. Lebih-lebih lagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid yang berkumpul. Sebab apa? Mana-mana yang melibatkan perkumpulan orang ramai, ada kesunatan mandi. Yang ke-10, ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam daripada malam Ramadan. Masuk malam Ramadan sunat mandi.
Nak pergi tarawih, nak pergi sembahyang syak maghrib, sunat mandi. Wa yadkhulu minal maghrib, masuk dari kesunatan waktu mandi itu sejak daripada maghrib. Likai yang syata, supaya jadi cergas. Nasyid, cergas. Lil qiyam, untuk bersolat malam, qiyam Ramadan. Yang ke-11, arsalul haji wal umrah, mandi haji dan mandi umrah. Okey, dalam haji dan umrah dia ada beberapa ibadat-ibadat. Jadi ketika nak buat ibadat tu, sebelum tu sunat mandi. Wa dzalika indal ihram, mandi ketika nak ihram dengan haji atau umrah, sunat. Wa dukhuli Makkah, mandi untuk masuk Mekah. Daripada miqat sampai nak masuk Mekah, sunat mandi pula sekali lagi. Wal wukuf, nak wukuf di Arafah, sunat mandi. Wukuf di Arafah. Wa tawaf, kita nak tawaf, sunat mandi. Wa ramyil jimar, nak melontar, sunat mandi. Jadi banyak tempat sunat mandi tu. Wal mu'tamadu annahu la yusannul ghuslu lil mabiti bil Muzdalifah. Pandangan mu'tamad, tidak sunat mandi bagi orang mabit di Muzdalifah liqurbihi min ghuslil wukuf bi Arafah, kerana hampir sangat masanya dengan mandi dengan sebab wukuf di Arafah. Jadi proses dalam haji, awak ingat lagi masa belajar haji tu, wukuf, lepas wukuf mabit di Muzdalifah, lepas tu melontar di Mina. Dia punya proses tu. Jadi kerana telah sunat mandi di Arafah, maka mabit nak bermalam di Muzdalifah tu tak ada lah kesunatan mandi, kerana waktu mandi tu dekat. Yang ke-12, al-ghuslu lidukhuli Madinah Rasulullah SAW, mandi kerana masuk Madinah. Yang ke-13, al-ghuslu lihudhuri ayyi majma'in khairiyyin lil muslim, berhimpun kerana hadir ayyi majma'. Ayyi ni makna mana-mana perhimpunan, majma' ni makna perhimpunan, al-khairi, perhimpunan yang kebaikan, perhimpunan baiklah bagi orang Islam. Mandi kerana nak hadir program liqa' salami, contoh, atau program anugerah, atau mandi kerana nak mai kelas. Mai kelas ni perhimpunan lah, perhimpunan baik lah. Sunat kita mandi. Mandi kerana nak hadir program fakulti, sunat mandi. Makna sunat ni apa? Boleh pahala. Cuma awak kena niatkan ibadat. Kalau awak tak ada niat apa-apa, tak ada lah pahala. Sebab itu orang yang tahu lebih daripada orang tidak tahu, kerana dia tahu, bila dia tahu dia niat, bila dia niat dapat pahala. Orang tak tahu dia tak niat, bila tak niat dia buat pun sama, tak dapat pahala juga. Dua-dua orang mandi sama, tapi seorang ada niat kerana ibadat, seorang niat saja-saja nak mandi, atau niat macam biasa kerana adat dia, seorang boleh pahala, seorang tak ada pahala. Kama qala sahibu Suhbati Zubat masnunuhu huduru jum'atin kila aidaini wal ifaqata wal islamu wal khasfu wal istisqa'u wal ihramu dukhulu makkata wukufu arafah wa ramyu wal mabitu bil Muzdalifah wa ghaslu man ghassala mayitan kama lidakhilil hammami aw man hujima. Ni dia hukum, dia letakkan dalam bentuk syair. Imam Ibn Raslan dalam Zubatnya, apa yang kita sebut tadi, mandi hadir Jumaat, kedua-dua hari raya, ifaqah, sedar daripada gila atau pensah, Islam, khasfu, gerhana, istisqa, ihram, masuk Mekah, wukuf Arafah, melontar, mabit di Muzdalifah. Ni muktamadnya tidak sunat mandi lah. Mandi bagi orang mandi mayat, dakhilil hammam, dia tulis sini, orang yang masuk hammam. Masuk hammam ni bukan makna tandas, bilik mandi air panas. Bilik mandi air panas, sunat dia mandi lepas tu. Au man hujima, ataupun orang yang berhijama, orang yang berbekam. Okey, babun najasat, bab najis. Kita minggu ke berapa dah ni? Minggu ke-6. Kita kena masuk laju-laju lah ni. Babun najasah, babun najasah, bab najis. Bab najis. Okey, terima kasih, Ahmad. Bab najis. Saya risau takut dang ni. Jadi najis ni kita terpaksa langkah dia, kerana sebab dia najis.
Mashu ala khuffain, menyapu dua khuf, dua moza. Ni pun saya tak pasti tengok silibus ni. Kalau tidak kita akan bab tayamum. Masuk bab tayamum lah. Jadi dua tajuk saya rangkum, tengoklah kalau akan ada dalam tajuk soalan, kita akan saya cover lah dengan kelas lain. Okey.